Hai, salam ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ergonomik dan latihan ergonomik. Saya mewakili ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri Dewan Agunasegaran A171366 dan rakan saya Sugeng Govindasamy iaitu A171363. Okey, pertama sekali kita akan belajar apa tu ergonomik ya. Okey, secara asasnya ergonomik bermaksud kajian tentang ciri-ciri manusia bagi membolehkan reka bentuk bersesuaian dalam persekitaran kerja dan kehidupan. Di samping itu, ergonomik juga dikenali sebagai reka bentuk keselesaan, reka bentuk berfungsi dan sistem mesra pengguna. Adalah amalan mereka bentuk produk, sistem atau proses untuk mengambil kira interaksi antara mereka dan orang yang menggunakannya. Okey, sekarang kita akan tengok apa tu latihan ergonomik. Latihan ergonomik merupakanlah satu elemen yang paling penting dalam proses ergonomik yang berkesan. Kejayaan proses ergonomik bergantung kepada keupayaan individu untuk mencari dan menyelesaikan masalah ergonomik dalam persekitaran kerja mereka. So kita akan melihat pertama sekali apa tu fokus latihan. Dalam ergonomik ni ada banyak benda ya. Okey, pertama sekali kita akan melihat mengenai latihan kesedaran ergonomik. So bila kita nak orang tahu pasal ergonomik, mereka kena tahu ya apa ni ergonomik, apa function-function kita guna. Mereka kena tahu kaedah-kaedah yang selamat. Di samping itu mereka kena harus mempunyai auditkan diri amalan pekerja. So apabila ada audit sendiri ni, ergonomik ni lebih, orang cakap kita akan lebih terikut. So kita akan lebih selesa dan kita juga akan lebih bertanggungjawab. Di samping itu mempunyai audit sendiri sesuatu sistem kerja. Kita akan belajar cara duduk sekiranya kita kerja office, cara kita duduk. Dan sekiranya kita kerja-kerja mengangkat, kita akan belajar teknik-teknik mengangkat yang betul. Dan paling penting sekali ya, tidak kira mana-mana profession, mereka harus menyedari gejala kecederaan. Sekiranya mereka tidak pasti apa tu ergonomik, apa tu gejala kecederaan, mereka tidak akan tahu sama ada diri mereka mempunyai masalah ataupun hazard. Di samping itu, kita juga harus belajar cara melaporkan kecederaan di tempat kerja. Yang ini merupakan hak dan tanggungjawab masing-masing ya. Sebab mengikut Akta Pekerjaan Seksyen 1957, OSH ini merupakan satu tanggungjawab kita ya. Kalau kita tak tahu, kita yang rugi sebenarnya. Di samping itu, kita juga haruslah fokus buat senaman regangan untuk meregakan ketegangan di tangan, belakang, leher dan bahu. Takkan kita nak kerja sepanjang hari itu dengan rasa sakit saja ya. Okey, apa yang kita dapat dia melalui implikasi latihan ni? Okey, melalui latihan-latihan ergonomik ni sebenarnya kita dapat meningkatkan keberkesanan dan kecekapan kerja dan aktiviti lain dijalankan. Di samping itu, ia juga meningkatkan kemudahan penggunaan, mengurangkan ralat, meningkatkan produktiviti. So maksudnya dekat sini, bila kita follow secara ergonomik, produktiviti kita lebih meningkat. Pada masa yang sama, kecederaan ataupun kemalangan disebabkan tempat kerja juga akan berkurangan. Di samping itu, kita juga harus belajar latihan ni supaya meningkatkan nilai kemanusiaan tertentu untuk diingini. Oleh itu, keselamatan dan kesihatan yang lebih baik dapat dijamin. Di samping itu ya, bagi para pekerja ataupun para staff-staff, mereka dapat mengurangkan keletihan dan tekanan, meningkatkan keselesaan, meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan kualiti hidup. So apabila kita dah ergonomik ini ya, secara tidak langsung kemalangan-kemalangan disebabkan ergonomik ni tidak akan berlaku lah. Sebagai contoh, kita boleh cakap kemalangan ni bukan semata-mata kita jatuh tergelincir. Kemalangan ergonomik ni kita kata disebabkan salah laku kita, cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita mengangkat barang. Benda-benda ni akan menyebabkan sakit pada diri kita ya. So apabila kita sakit, produktiviti kita tidak akan berjaya. Oleh itu, ergonomik merupakan salah satu kaedah yang paling betul, tepat dan sistematik agar sesuatu kerja dapat dijalankan. Di samping itu, ergonomik ini merupakan salah satu sistem paling utama bagi mesra pengguna. So sebagai pekerja, kita haruslah mengamalkan ergonomik. So apabila kita mengamalkan ergonomik secara tidak langsung ya, kita pun dapat dihindari dapat penyakit-penyakit
sakit ataupun kita boleh cakap kemalangan tidak dihendaki. Sekian, terima kasih daripada saya dan rakan saya, Sugan Gwendesami, dan saya sendiri, Devanet Kulasegren. Sekian, terima kasih.